Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita berjalan-jalan ke KL daripada kota Warisan. Sambil borak-borak dengan saya. Target sampai KL dah sepuri pukul 9. Ada tender briefing 1 jam sempat, tak tahu ke tak. Tengok macam mana. Okey, hari ni saya nak bercerita pasal tips lah. Saya update lah update kepada tips menggunakan Mazda RX-8 ni Jadi apa yang benda baru yang saya nak share. Kereta saya mudah nak start. Obviously setiap kali start sekali crank je. Jadi dulu masa kereta dia tukar enjin memang susah lah nak start lah. Jadi saya akan share apa benda yang saya rasa menyumbang kepada enjin rotary ni mudah nak start. Perlu diingatkan ni enjin kedua saya enjin kedua ni saya dah run hampir 30,000 km. Enjin pertama 2,000 km dah kong. Enjin pertama 4 port, enjin kedua ni 6 port. Jadi masa mula-mula beli enjin tu, pasang-pasang tu masa PKP 1 lah 2020 lah kan. Dia punya susah nak start, ya Allah. Saya nak give up, nak beli enjin baru je. Tapi saya buat treatment lah sejak tu lah kan. Jadi apa yang teori yang saya gunakan ni saya dapat daripada satu YouTuber nama dia Henry Workshop daripada Indonesia ni. Dia seorang mekanik yang memang fokus kepada enjin rotary lah, daripada RX-7, RX-8. Jadi salah satu tip dia dan juga saya tak sangka lah sama juga macam apa yang saya fikirkan lah kan. Ialah menggunakan minyak RON 95. Jadi saya guna RON 95 dulu sebab masalah kos sebenarnya. Sebab sekarang kalau saya isi RON 95 sekarang 1 liter RM3. RON 97 kalau guna RON 95 baru RM2.5 RM1 beza tu 95 dengan 97. Jadi saya memang mengambil risiko untuk menggunakan RON 95, tapi saya kerap turun trade day. Jadi apa yang karbon yang bersarang tu dia akan hilang sewaktu aktiviti trade day lah. Saya rasa tekan sekali-sekala dia takkan hilang. Saya rasa dia kena tekan berterusan. Macam turun trade day tu kan berterusan 1-2 jam high RPM. Yang tu baru proper karbon ni semua hilang. Jadi punca susah nak start ni adalah pembentukan karbon dalam enjin. Jadi saya rasa trade day tu ialah satu metod yang saya rasa paling sesuai untuk membakar karbon-karbon tu. Selain daripada trade day ialah highway run yang untuk jangka masa yang lama. Katakan bawa 16, 17, 18 untuk 1 jam. Efek dia sama macam turun trade day lah. Mau tak mau memang kena tak stres kat enjin. Sebab enjin rotary ni kalau tak di-stress kan, tak di bawa dengan keras, karbon sukalah karbon build up. Dia memang suka. Sebab enjin kita ni, enjin RX-8 ni, dia panggil 13B MSP compression ni rendah daripada piston. Kalau baru-baru beli 10 10.00 lah kan. Tapi over the years makin rendah. Jadi dah lah start dengan rendah kan, nisbah mapatan dia, compression value. Lepas tu over the years dia makin rendah lah. Jadi 8 jadi 7, 7.7, 6. Jadi bila mampatan semakin rendah, dia semakin susah nak hidupkan api. Macam minyak petrol RON 97, apinya agak sukar nak dinyalakan sebab RON tu tinggi. Dia sesuai untuk kereta yang mampatan tinggi.
RON 100 pun sama juga. Kereta high compression sesuai lah. Jadi untuk kereta yang low compression macam RS8 ni, jadi minyak apa yang sesuai kan? Kita guna minyak yang sesuai lah, RON 95. Kalau ada RON 92 pun sesuai. Sebab dia tak perlukan banyak effort untuk terbakar. Sebab kereta kita dah memang low compression. Jadi kita perlukan minyak yang efisien, minyak yang boleh terbakar pada low compression. Jadi RON 95 lah. Jadi RON 95 tu jaminan untuk terbakar 100% tu tinggi daripada RON 97. Jadi kalau RON 97 tak terbakar, dia akan meninggalkan banyak residu, macam yalah, bekas minyak petrol. Jadi dia akan ada membentuk karbon lah. Untuk teori saya dan juga teori Henry Workshop lah. Jadi kalau katakan untuk trade day, dia memang guna 97 lah, sesuai. Sebab bila trade day kita akan rev dan of course lah, bila dalam lajuan tinggi mapatan jadi tinggi lah. Jadi sesuai lah guna RON 97 sewaktu trade day. Tapi macam hari-hari biasa macam ni, mana lah kita tekan sampai 7-8 kan. Jadi kita perlukan minyak yang efisien untuk terbakar. Jadi pada saya RON 95 sangat sesuai, sangat lagi better daripada 97. Okay. Jadi satu lagi, untuk dia susah nak start engine, dia ialah sebab compression kurang kan. Jadi salah satu cara ialah menggunakan RON 95. Lepas tu trade day, saya dah share tadi. Ketiga ialah ini subjektif. Dia nak buat benda nombor 3 ni, make sure tiada catalytic converter duduk tengah-tengah ni. Yang teknik ketiga ni telah dibincangkan beratus-ratus kali lah dekat internet. Ada pro and cons lah, tapi saya memilih untuk menggunakannya, iaitu menuang minyak tuti dalam petrol. Jadi menuang minyak tuti dalam petrol ni menyebabkan komposisi minyak RON 95 mungkin terjejas sikit, mungkin jatuh jadi RON 93 ke. Jadi kalau ikutkan, dia akan jadi mudah terbakar lagi lah, lagi mudah terbakar lah kan? Dan dia terbakar dengan lagi sempurna sebab ada kehadiran tuti. Tuti ni untuk apa cakap, untuk lubricate dia, fungsi dia. Dia terbakar sambil lubricate. Dia macam kita buat motor 2 lejang, kenapa kena tuang tuti dalam minyak petrol? Sebab nak lubricate enjin supaya enjin tu sejuk. Jadi fungsi yang sama di-apply dalam rotary. Jadi kalau anda yang tak tahu pasal rotary ni, dekat enjin kita ada satu nama dia pump OMP tau. Dia panggil oil metering pump. Untuk RS8 ni dia dah tak guna mechanical lah, dia panggil electric OMP lah. Dia akan pancitkan jumlah yang tepat ke dalam enjin. Pancitkan apa? Pancitkan minyak hitam. Minyak hitam tu, jadi engineer Mazda takkan nak suruh pengguna dia pergi tuang tuti kat enjin kan. Jadi dah memburukkan image RS8 kan. Jadi dia orang mencipta satu teknologi di mana ada satu pump asing, dia nama OMP ni, untuk menyedut minyak daripada oil pan tau. Kan kereta ada bawah ada oil pan. Oil pan tu tempat minyak bertakung kan. Jadi kat situ ada satu pump, ada satu saluran untuk OMP disedut dan bakar ke dalam, dibakar sekali dengan petrol dalam gebuk pembakaran rotor tu lah, dalam enjin lah. Apa tujuan dia? Untuk menyejukkan enjin rotary. Jadi dia dah ambil minyak hitam. Sebab itulah saya punya tips seterusnya ialah pakailah minyak hitam semurah mana yang anda boleh, tapi kerap lah tukar. Kerap tu 2000 km, 2000, 5000 tu dah red line lah. Sebaiknya 2000 tukar. Sebab tu saya cakap semurah boleh. Dan apa tu, sebab dia akan sedut minyak hitam. Jadi katakan anda extend minyak hitam anda ke 8000 km, 10000 km macam pakai enjin piston. Jadi cuba bayangkan minyak hitam tu dengan cuaca kita yang panas ni 36C humidity. Minyak tu dah terurai jadi minyak hitam yang dah tak macam minyak hitam, macam air dah macam tak ada minyak lah. Lepas tu banyak kotoran kan. Anda pakai rotary sebab tak mampu nak
sebab malas ke tak mampu ke saya tak tahulah. Macam lanyak lah, macam engine piston lah kan, biarkan dia pakai minyak hitam sampai 10,000 km. Dia sedut dia punya OMP, dia bakar. Lepas tu enjin anda penuh dengan kotoran. Sebab itulah tips seterusnya ialah menukar minyak hitam mineral, pakai mineral sebab mineral senang terbakar. Jangan pakai sintetik. Jadi bila OMP tu sedut minyak mineral yang bersih, dia ibarat macam kita dah premix tuti kat dalam petrol lah. Jadi fungsi ni nak mensejukkan enjin rotary ni. Kalau tak ada OMP tu menangis, enjin dah meletup dah. Kita bawa kereta ni macam meter suhu dekat H lah. Jadi pakai rotary ni, sebenarnya pakai RX ni, itulah ramai yang tak tahu rahsia pemakaiannya. Ramai yang duk beli sebab cantik tapi tak tahu enjin tak ada piston. Lepas tu bila dah pakai merenyah je lain macam, jual. Sebab tu lah RX murah. Jadi disebabkan oleh orang-orang yang tak tahu nak jaga, ataupun orang yang tahu nak jaga tapi dia malas nak jaga, dah penat lah. So itulah dia benangan memakai rotary. Berapa banyak minyak nak kena pakai? Minyak hitam boleh sedut, minyak petrol boleh sedut, tuti pun dia sedut. Tuti tu adalah optional lah. Saya memilih untuk tuang tuti sebab untuk extra protection in case OMP fail, ataupun untuk mencuci minyak hitam yang kotor. Jadi tuti tu terbakar full, dia sambil melunturkan minyak hitam yang diambil oleh OMP yang kotor tu, dia buang sekali. Itulah nak membuktikan benda teori saya tu, kenalah turun enjin dan buka kan. Masalah lain tu sebab turun enjin dia adalah kena keluar 5,000. Depan bateri kena ni, bateri kena selalu apa cakap, update. Tak sangkut. Jadi tips yang saya huraian ni, tips tadi yang saya dah share. Trade day, tak perlu pun trade day bawa laju-laju. Tak perlu trade day tu berfikir macam aku nak lumba dengan semua orang. Bukan macam tu. Trade day je lah, kita bawa laju-laju seorang pun dah cukup. Sambil servis enjin lah. Trade day adalah satu method untuk servis enjin rotary. Lepas tu apa lagi tadi, minyak hitam kerap tukar kan setiap 2,000 km. Lepas tu pakai RON anti-fire. Tuti, nak pakai tuti apa, saya terpulang yang sebab tuti tu optional. Jadi apa yang mudah terbakar, kalau sebab tuti memang tuti tu dia design untuk mudah terbakar lah. Jadi tuti fully static pun memang akan terbakar kan. Dia tak akan. Jadi kalau ada bajet lebih, pakailah tuti fully static, sebab tuti tu memang dia punya sifat nak terbakar. Dia macam petrol juga lah. Dia senang terbakar. Minyak hitam bukan. Minyak hitam dia design untuk melincirkan, dia susah nak terbakar. Jadi sebab itulah Mazda kata okey, ambil mineral, sebab dengan suhu yang tinggi tu dia boleh membuatkan minyak hitam terbakar. Jadi minyak hitam saya bukan untuk terbakar, untuk melincirkan. Sebab itulah tips saya yang seterus ini memerlukan pengubah suaian yang agak drastik. Tutup pump OMP tu, tutup terus. Pergi kat mana-mana mekanik rotary cakap nak tutup. Lepas tu macam mana lah dia nak sedut minyak kan. Time tu tuti anda kena tuang lebih lah. Mungkin 200 ml setiap full tank kan. Bila dah tutup tuang pump tuti tu, pump OMP tu, memang kena bancuh lah dekat petrol. Ada lagi satu cara ialah dia orang guna sound adapter, SOHN adapter. Memang betul-betul kena tuang tuti, ada satu bekas dia. Dan OMP tu akan sedut minyak tuti sahaja. Tu pun boleh juga. Tapi kalau ikut cara zaman lama-lamanya style, pump OMP tu tutup terus, tak ada lagi dah dia sedut minyak hitam, bancuh siap-siap dekat dalam petrol. Tu macam baru betul-betul macam naik motor RZ. Satu lagi ialah, alamak,
beli beli OBD reader untuk tahu secara digital suhu enjin ni berapa. Tu pun bagus juga tu, tips yang bagus juga untuk tahu operating temperature berapa. Dia kat bawah tu je, pacak je OBD tu. Kalau OBD ni saya suggest beli model yang baik sikit lah, macam OBD Link, LX ke, MX ke, harga 500 ke atas lah. Yalah, janganlah berkira untuk spend, sebab kereta ni kalau harga baru dia RM240,000. Jadi janganlah expect beli kereta harga RM30,000 tapi nak harga spare part Proton Wira pula kan. Tak betul lah tu. Beli kereta ni harga RM20,000 ke RM25,000, harga spare part dia tetap pada skala. Ibarat kereta ni harga dia RM240,000. Tak ada OEM kereta ni semua part original. Tak ada siapa nak buat OEM sebab penggunanya amat sedikit. Tak berbaloi dia nak buat OEM. Jadi end up bagusnya pengguna RX akan end up menggunakan barang yang original. Tapi yang tak mampu ni, dia akan end up menggunakan barang half cut je lah. Sampai kesudah lah pakai barang half cut. Jadi contohnya harga coil sekarang, oh dahsyat. Harga dulu masa zaman saya start main rotary, harga coil 200 lebih je, 240 ke 220 ke macam tu lah. Sekarang hari ni November 2021 harga coil lah 350 satu coil. 350 dah rampat 1,400. Belum masuk upah pasang. Upah biasa RM100 lah, 100 ke 100 lebih kan. 1,400 untuk coil sahaja. Harga dah naik dah. Mungkin sebab saya rasa bukan harga antarabangsa naik, tapi nilai mata wang kita rendah. Saya rasa sebabnya nilai mata wang ringgit rendah. Coil motor power window brand new RM300. Power window kadang-kadang boleh rosak ketak-ketak. Upper arm, control arm ada upper dengan lower kan. Jadi yang atas tu kalau baru sebelah saja 700. Dia sepasang 1,400 lah. Kalau bawah mahal sikit tu biasanya dalam 800. Jadi kalau bawah kiri kanan 1,600 lah. OEM lah. OEM lah, original Mazda RX lah. Dia ada version yang memang khas untuk main track. Jadi tu depan, belakang saya tak sure lah, kena double check lah. Jadi beli RX ni, benda pertama cepat rosak ialah lower arm. Memang cepat rosak. Jadi kawan saya baru-baru ni lower arm dia memilih untuk rosak sebab tu dalam trade day. Alhamdulillah lah kan. Tu bayangkan dia rosak time dia balik kampung ke, layan toge ke kan. Jadi dia memilih untuk rosak di track. Alhamdulillah lah. Kita cuma tersembam dan masuk dalam sentram je. Tarik tow truck hantar bengkel, settle esoknya. Cuba bayangkan tengah bawa-bawa macam ni, patah lower arm, ada kereta ke sebelah, langgar pula kereta sebelah. Jadi aspek benda tu tak jangka. Tapi boleh dijangka dengan kalau kita kerap buka tayar, tengok je lah getah tu kan. Kita tahu lower arm tu akan kong kalau nampak getah tu dah hancur kan. Kalau nampak getah dah hancur tu cepat-cepat lah tukar. Janganlah neglect. RX ni dia tak boleh nak memakannya macam style pakai kereta piston ataupun kereta yang kita lewatkan dia punya time to service. Tak boleh guna konsep melengah-lengahkan time dia, sebab dia akan punish kita. Contohnya lower arm nak patah, satu coil rosak terus enjin tak jalan. Dia tak ada lah 3 coil jalan, satu boleh jalan, satu rosak 3 jalan. Tak ada konsep macam tu. So kalau coil satu kong, sebenarnya 3 tu semua sekali 4 dah kira kong lah, sebab dia akan coil menerima penghasilan haba dia agak tinggi. Jadi anggap je lah 4 tu hancur. Kalau coil satu hancur, standby 1,500, 1,600 untuk ganti semua coil. Pelak ya ada saya pernah nampak bengkel ke owner pun sama juga, agak bodoh dia kan, pakai pelak standard Proton Wira punya pelak, dia sumbatnya ke enjin rotary. Padahal pelak ni dari sini sangat special, NGK Iridium harga dalam RM500 kat Shopee. Dia ada special, ada enjin kita ni, enjin RX ni, dia ada
L dengan T, leading and trailing. Leading depan, trailing belakang. Pelak dia pun ada L dengan T. Dia ada pelak untuk leading, ada pelak untuk trailing. Dia bukan dia boleh suka-suka hati belasah pelak kita biasa. Benda ni memang berlaku. Di post ke social media engine Kong, sebab owner tak tahu pasal engine rotary, Mekil pun tak tahu pasal engine rotary, dia sumbat je pelak biasa. Bila sumbat pakai pelak biasa, lagilah rendah compression, dia tak cukup api. Gila lah cakap orang Malaysia ni. Dia punya negligence level dia memang dewa punya level. Dia anggap kita ni piston belasah dia apa saja. Satu lagi tips saya ialah orang rotary yang pakai rotary ni sesuai untuk orang yang duduk bawah ataupun rumah bawah yang ada akses ke air pipe. Sebab kereta ni panas, dia cepat mempercepatkan corrosion karat. Memang cepat. Dalam list kawan saya, kebanyakan yang kata enjin karat. Enjin karat pula, air radiator memang karat. Jadi kalau ada rumah bawah kan ada pipe. Kan saya ada buat video cuci radiator, saya cucuk kat depan tu kan. Once in 2 weeks buat. Tak kisahlah guna air pipe, sebab kita dah tahu setiap 2 minggu kita akan buang air tu. Jadi gunalah air pipe. Jadi dia tak akan berjaya bersarang dalam tu. Tapi ada juga yang memfollow standard, guna air khas air khas dia FL22. Jadi kena betul-betul flush, kosong, tuang FL22 tu dalam enjin lah. Tapi kalau dah berkarat tu, maksudnya radiator kita dah berkarat, jadi tuang FL22 pun tak guna juga, sebab karat akan sentiasa datang. Dan kalau guna aluminium lagi ada dahsyat karat dia kan. Jadi once dah berkarat tu, nasihat saya ialah buat flush kat rumah tu sendiri. Itulah. Okey, sampai di situ saja tips borak-borak saya hari ini. Assalamualaikum dan salam.